Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini malam Jumaat. Ya selalu tu hari Jumaat. Hari ini malam Jumaat. Malam Jumaat ni kita akan bergerak ngeteh lah, sesi ngeteh santai-santai dengan member ni. Bawa motor kapcai juga hari ni. Sekitar Johor juga. Kita akan ke Punggol Rengit. Bersama member-member ni. Kalau dicantum-cantum ni ada 11 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 biji. Jadi kita akan bergerak ke Punggol Rengit. Jadi kita akan gerak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lori. Dari sini kita ada 11 biji motor. Nanti di RNR Kulai akan ada member-member kita lagi yang menunggu di situ. Dan nanti di Benut Tuan SI kita, SI Jamal menanti di sana. Kita akan melalui Lebuh Raya Utara Selatan. Sekarang ni berada di Tol Skudai. Akan menuju ke RNR Kulai. Abang Din Kelawar kita menunggu kita di sana. Ramai yang naik skuter hari ni. Kalau zaman dulu saya naik skuter ni seorang-seorang je. Saya main skuter ni daripada ujung tahun 90-an. Tahun 97 saya dah pakai skuter dia. Tapi alhamdulillah lah, bila dah lama-lama macam ni ramai orang baru terbuka. Terutamanya orang Johor lah. Orang Johor ni kurang naik skuter. Kalau orang KL daripada dulu ramai jugalah naik skuter. Kat JB ni sekarang dia orang dah tahu ada jam, ada apa sekarang ni. Baru seronok dia dengan naik skuter ni. Naik skuter ni bagus dia. Kita nak berjalan jauh ke jalan dekat, dia punya fashion sama je. Jadi orang tak nampak. Kalau naik motor lain dengan beg dia, dengan tong dia, dengan apa semua, dia boleh nampak. Kalau terutama macam dulu lah. Kalau zaman dulu naik Honda Cup ke, naik RSZ ke, kan, bila kita nak jalan jauh mesti nak kena ikat beg. Jadi orang dah nampak. Orang nampak, bang, nak ke mana tu? Jalan jauh nampak. Tapi kalau naik skuter ni, bagaimana? Kedai. Rupanya kita boleh pusing satu Malaysia. Barang semua ada dalam bonnet. Jadi kalau skuter ni, macam yang saya pakai ni klasik skuter, Yamaha Majesty 250 tahun 1997. Saya ada 1997, 1998 punya koleksi. Satu lagi 1998 saya dah jual lah dulu. Itu plate number JES 201. Siapa yang ada pakai motor tu sekarang saya tak pasti. JES 201 Yamaha BST 1998 saya dah jual dulu. Jadi memang seronok sebenarnya naik skuter ni. Tapi zaman dulu kita nak gambarkan pada member ni tak percaya dah skuter. Cuma sekarang ni ada orang ni dah ni lah, dah seronok naik skuter. Dah tinggalkan semua motor besar ni. Kecuali kalau untuk perjalanan long distance, barulah kita gunakan yang kapasiti cc besar lah, kapasiti besar punya, untuk cepat sampai sikit lah, untuk keselesaan. Tapi kalau setakat dekat-dekat ni 100 km, baik naik skuter je lah, dengan jalan jam dia. Hari ni kita pilih malam ni untuk mengurangkan kesesakan lah. Kita akan ke Punggol ni mungkin
Ni lah, ada sahabat kita yang membuka kafe ke warung ke restoran, iaitu Vespa Cafe. Jadi kita orang nak support dia orang ni kan. Jadi daripada Johor Bahru ke Punggol ni, kalau ikut kilometer saya rasa dalam 4, jauh jugalah, 80 kilometer ada untuk sekali perjalanan tau. Lebih kurang dalam 40 atau 60 kilometer lah daripada Johor Bahru. Saya pun tak pasti, saya tak tengok anggaran itu je lah. Jadi kita harap semua yang pergi malam ni diberi keselamatan pergi dan balik. Kita sambung nanti. Okey. Okey, perjalanan kita telah menghampiri ke Tol Sempang Renggam. Kita akan exit ke Tol Sempang Renggam dan menuju ke Pekan Benut. Daripada Pekan Benut kita akan ke Rengit dan seterusnya ke Punggol. Perjalanan kita dah mencecah berapa kilometer lebih kurang dekat hampir 60 juga lah. Kalau daripada tadi, daripada Skudai tadi, daripada JB lah, daripada JB tadi hampir 60 kilometer sekarang. Jadi masuk dia sana lebih 100 kilometer lah. Sekarang ni dah 60, lebih hampir kepada 60 km. Kita akan keluar ke exit Sempang Renggam. Ni kita dah bersama dengan Abang Den kita Yang muda panggil dia Abang lah, tapi dia bawah umur saya. Saya panggil dia Den Kelawar. Saya dah kenal dia lama berpuluh tahun dah ni. Kawan sama-sama main motor daripada dulu. Daripada bukan kata remaja, itu remaja. Belia. Sekarang dah warga tua. Kalau dulu masih belia, sekarang dah warga tua. Sebab kita kenal sebab persatuan motor kita, grup motor kita ni adalah di bawah belia. Dulu semuanya belia, tapi kekal sampai sekarang ni dah jadi warga tua. Ada ramai juga yang dah warga emas, tapi masih di bawah belia. Kadang-kadang bila pergi meeting di bawah jabatan belia, yang datang ni semua tua. Jadi mana yang daripada klub-klub rekreasi, klub sukan yang lain tu, semua memang muda-muda lah, umur 20 tahun, belas tahun. Tapi yang grup motor kita ni, sebab ahli dia kekal, ramai yang kekal, dan ada yang ahli dah menjadi ahli gold. Jadi maksud dia ahli tetap, ahli yang tak perlu lagi bayar yuran, tak perlu memperbarui dia punya keahlian. Jadi yang mana dah lebih umur 60, dia adalah kira VIP untuk kelab kita. Jadi ramai, alhamdulillah, mana-mana sahabat yang main motor ni, ramai yang diberi kesihatan yang baik lah, masih cergas. Walaupun umur ada yang dah 70 lebih pun masih dengan big bike dia, alhamdulillah lah. Jadi salah satu aktiviti yang kira sehat jugalah, daripada duduk kat rumah tanpa buat apa pergerakan. Lebih baik kita beraktiviti. Okey. Ni yang depan-depan ni yang grup-grup laju ni. Sebab dia dah sampai dulu. Dia muda-muda sikit. Terutama yang paling muda depan tu. Kecil lagi badan dia tu, belum besar lagi. Okey. Semua dah ada. Kita gerak. Siapa lagi belakang? Tak ada kan? Okey, kita jalan. Tu nak ambil apa tu? Ambil glove sejuk Okey, kita sambung perjalanan kita. Ramai biker-bikers malam ni. Okey.
Besok adalah hari libur hari libur hari cuti di negeri Johor. Sebab tu malam ni banyak biker-biker yang memenuhkan kalender aktiviti mereka. Okey, kita dah menuju ke Benut, Sempang Renggam Benut, Jalan Sempang Renggam Benut. Jalan ni agak gelap sikit lah bila malam ni. Sebab ni ke jalan kampung, tapi kenderaan banyak lah sini. Cuma jalan agak kecil sikit, jadi kita berhati-hati lah. Tapi rasanya semua yang ikut ride malam ni dah biasa dengan jalan ni semualah. Kita yang khawatir kalau bawa kawan daripada luar Johor, jadi dia tak tahu mana tempat yang sempang, yang apa, yang kebiasaan corner macam mana. Tapi yang alhamdulillah yang malam ni semua budak-budak JB semua ni. Jadi diorang dah biasa dengan jalan ni. Jadi kita jalan je lah. Kita jalan sempoi saja malam ni. Kita layan. Jom ke Punggol, Rengit, Johor. Kita dah sampai ke mana ni? Parit Markom. Ni Parit Markom. Tak lama lagi kita akan sampai ke Pekan Benut. Jalan agak gelap lah kalau ikut di kamera ni lah. Tapi actualnya meriah lah sini, dengan kenderaan lalu lalang, dengan warung-warung di sepanjang perjalanan daripada Sempang Renggam tadi. Banyak warung-warung, kedai-kedai makan yang meriah. Boleh dikatakan padat penduduk kawasan sini daripada Sempang Renggam ke Benut ni. Jadi penuh dengan penempatan kampung-kampung di sepanjang jalan ni. Jadi dia memang agak meriah. Kalau di Parit Markom tu, kalau tak silap saya, hari Sabtu Sabtu malam Minggu atau Ahad malam, Ahad tu ada pasar malam jadi memang meriah lah kat situ. Jadi ni kita di persimpangan Parit Makassar, Parit Makassar dan Parit Madirono. Ke kiri Parit Makassar, ke kanan Parit Madirono yang boleh tembus ke Parit Botak. Semualah sana. Kalau kita nak ke Rengit ni pun kita boleh ikut jalan dalam ni sebenarnya, ke kanan ni. Tapi oleh kerana ada sahabat kita yang menunggu di Pekan Benut, kita akan melalui Jalan Puntian, Benut, Jalan Puntian Batu Pahat, Jalan Puntian Muar. Kalau dulu kita panggil jalan ke Kuala Lumpur lah, Puntian Kuala Lumpur. Sebab kalau jalan dulu adalah jalan utama. Kalau sebelah pantai akan melalui Pontian, Benut, Rengit dan seterusnya, Batu Pahat, Muar, Melaka, Negeri Sembilan. Kalau lalu jalan tengah ada Johor Bahru, Air Hitam. Kalau dululah Air Hitam, dia akan tembus ke Yomping dan Muar. Lepas tu samalah terus ke Melaka, jalan yang sama. Cuma belah Johor ni dia ada dua jalan utama zaman dulu lah. Tapi sekarang semua orang kalau nak ke utara dah ikut highway lah, lagi senang. Jarang sekali ikut jalan-jalan lama ni, sebab masa dia menjadi 3 kali ganda lama dia. Sebab banyak persimpangan, banyak trafik. Kita terpaksalah mengelak pilih mana yang dapat. Apa tu? Apa yang dilanggar? Aduh, macam-macam kau ya.
Malam ni kita plan makan di Belungkur. Mungkin yang kita dah rancangan pada hari Sabtu ni Sabtu pagi, kemungkinan orang yang sama juga sebab kita dah plan kan dalam grup kita grup kecil lah, bukan grup besar. Kalau grup besar nanti ramai sangat bagi 100-200 motor nanti. Ini grup kecil yang santai-santai. Mungkin hari Sabtu ni kita dah plan kan untuk, sebab kita tengok ada rakan-rakan, sahabat-sahabat, artis-artis yang daripada Johor ni dah ada membuka perniagaan, terutamanya kedai makan. Jadi kita akan mengunjungi tempat-tempat tersebut lah, yang mana telah diviralkan oleh rakan-rakan kita tu. Jadi kita cuti-cuti ni kita ronda-ronda lah. Kita akan ronda sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang dan makan malam mungkin. Macam tu lah. Tajuk ronda, aktiviti tu tak ada. Jalan-jalan cari makan, ziarah kawan-kawan yang berada di daerah masing-masing, di daerah lain-lain dalam negeri Johor ni. Jadi kita punya kelab ni adalah kelab induk di negeri Johor Jadi boleh katakan di setiap daerah negeri Johor ni ada juga ahli-ahli kita yang kita kenal, ataupun naungan yang bernaung, kelab-kelab yang bernaung. Dulu asalnya bernaung tapi dah lama dia dah pandai bergerak sendiri. Tapi kita masih akrab lagi lah. Bila ada aktiviti pun kita akan bersama jugalah. Kita kenal semua. Jadi sahabat-sahabat bikers di Johor ni, kita semua memang akrab lah. Kita memang akrab. Bila ada event apa-apa dalam negeri Johor ni, kita akan support di antara satu dan lain. Jadi pada hari Sabtu ni, mungkin perjalanan kita yang kita plankan, kita banyak tempat lah sebenarnya, tapi kalau kita nak pergi semua, masa tak cukup. Jadi yang kita plankan tu, kita akan pagi berkumpul di Petronas Kudai tu, yang tempat yang tadi kita berkumpul. Samalah, memang itu tempat kita berkumpul paling senang lah sebelum masuk ke highway. Jadi kita akan sarapan pagi di railway stesen kita api Keluang. Kita kena kopi Keluang dulu pagi tu, dan lepas tu kita akan melalui Jalan Paloh. Jalan Paloh untuk layan corner. Tengah ikut tepi jalan bergelombang, kena ikut tengah. Siapa yang tak biasa lalu, memang akan ikut jalan yang bergelombang. Kita pilih lah, jalan ni luas, kita pilih yang mana yang elok. Okey, selepas minum di Keluang, sarapan pagi di Keluang, kita kena kopi Keluang dan biasanya roti bakar dan nasi lemak dia lah. Kalau zaman dulu nasi lemak ada 50 sen, sekarang nasi lemak ada standard harga luar. Kalau dulu memang bungkus dia kecil-kecil kan, orang dengar 50 sen, tapi sekali makan pun RM3 juga. Sebab sekali makan 6 bungkus. Itu dulu lah, siapa pernah jumpa sekarang dah tak jumpa lagi lah yang tu. Okey, selepas tu kita akan layan Paloh dan kita akan menuju ke mana tu hari Kita akan menuju ke Labis. Ya, Labis. Dan Labis kita akan potong ke Bukit Kepong. Kita akan ke Pagoh menuju balik ke Parit Sulong, dan kita akan makan tengah hari. Makan tengah hari di Parit Sulong. Macam tu perjalanan kita kalau mungkin kita makan tengah hari di Pagoh ataupun minum petang di Parit Sulong, macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Dan malamnya kita akan berkumpul semula, minum malam tu sambil kita ni lah postmortem. Biasanya kita akan postmortem lah dengan rakan-rakan ni, apa masalah kita jalan. Kadang-kadang kita jalan ni ada yang
kawan-kawan yang baru, kawan-kawan yang lama kan. Jadi kita nak tahu apa masalah dia, kita tanya untuk ni. Jadi kita tak nak ada yang kecil hati. Sebab main motor ni ramai juga hati tak kental. Bukan semuanya tahan maki. Yang ada cepat terasa. Biasalah manusia, mana-mana pun sama. Okey. Jadi kita akan ke Seri Medan. Kita akan ke apa restoran tu dia seorang artis lah, saya lupa lah nama dia, tak apalah, nanti kita tengok di video kita masa kita ke Seri Medan nanti saya lupa. Dan balik kita akan ke Lek Lu, sahabat kita di tempat kafe sahabat kita Arif. Biasanya kita bila dah jalan jauh tu, jadi Cik Arif kita ni ada bike wash jadi kita dah jalan jauh, kita akan cuci motor kita beramai-ramai situ, support member punya business, dan motor kita pun bersih balik berkilat. Motor ni kalau dah bersih kita semangat nak berjalan. Tapi kalau dah kotor, tak basuh, nak basuh penat, nak keluar, kawan ajak keluar pun jadi malas. Tapi kalau motor bersih, petik je, terus ambil kunci, terus start motor. Tu beza dia. Satu lagi motor ni, kalau kita tak basuh, kita biarkan kan, kita rasa motor kita tu macam bermasalah je. Engine problem lah, rasa berat lah, macam tak servis lah. Tapi walaupun kita cuci je, selepas cuci tu kita rasa motor kita tu macam ada peningkatan kuasa. Tahu dia, padahal sama je. Tapi perasaan, sebab apa? Dia bersih. Jadi dia galis angin sikit. Okey, kita dah masuk ke Pekan Rengit Pekan Rengit ni yang tu hari selalu saya pergi dengan rakan-rakan bikers juga, untuk makan ceker ayam yang saya kata kaki ayam tu yang kita panggil ceker tu. Mangan ceker ayam je. Bila masuk mulut, kita tinggal tarik dia punya tulang, isi dia tertinggal di dalam mulut. Untuk siapa-siapa yang tak ada gigi, wak-wak yang tak ada gigi pun boleh makan ceker. Kalau pergi pasar malam makan ceker, hanya untuk orang muda, orang tua tak boleh makan ceker. Tapi yang kat sini tak kira siapa boleh makan ceker. Satu mangkuk, seorang satu mangkuk. Dia berada di depan ni saja. Ni betul-betul kita berada di Pekan Rengit. Pekan Rengit ni ada KFC. Dia di kita selepas traffic light ni, siapa nak pergi, jumpa satu traffic light lagi, kita akan U-turn dan masuk warung dia di sebelah sungai. Tapi yang tu hari saya dah ingat seminggu hanya 4 hari yang dia buka. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Itu saja yang dia buka. Yang selain daripada tu mungkin tak buka. Tapi kalau nak pasti, bukalah Google, kita tengok masa operasi dia. Dia berada di sebelah kanan saya ni. Semua naik kapcai hari ni Kalau tak, motor cuma nak tunggu jalan jauh ya baru gerak. Jadi kita adakan aktiviti kapcai ni. Jadi dekat-dekat ramai yang boleh pergi. Kalau tak, nak tunggu ambil cuti, jalan jauh 3-4 hari, 5 hari baru nak gerak kumpul ramai, tu lambat sikit lah. Tapi kalau yang aktiviti macam ni, setiap minggu kita boleh gerakkan lah. Jadi kita pun tak ada paksa kepada sahabat-sahabat. Jadi siapa yang berkelapangan boleh ikut, tak ada paksa. Sendiri jalan, sendiri tuang minyak, sendiri bayar, makan sendiri bayar. Itu konsep dia. Tapi kalau nak harap ada yang support, ada yang belanja, duduk rumah dan diam.
Tapi biasanya bila kita ramai ni, adalah rezeki dia. Okey, adalah rezeki yang dapat. Nanti ada je lah yang orang yang terlebih terlebih rezeki dia. Ada yang belanja di kalangan kita. Kadang kita tak kenal. Bila kita nak bayar, dia kata ada orang bayar, kita pun tak tahu. Tu selalu terjadi. Jadi kita pun sekali-sekali kena amalkan macam tu juga. Kalau kita pergi sorang-sorang ride ke, Allah Akbar. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah dah sihat. Dah start je lah. Tapi cuma sekarang ni dia cepat penat sikit lah. Gitu je lah. Tapi sebab dia tak ada sakit lain, jadi dia okey lah. Cuma beza dia tu dia cepat penat je lah. Itu hari pergi mana? Pergi Sabah. Okey, kita dah sampai ke daerah Punggol jadi kita kat sini saja. Dia warung, dia punya kafe berada di sini saja. Okey, ni kita telah sampai di kafe Vespa Cafe. Dia tak ada tulis Vespa, tapi ada gambar, ada replika Vespa, jadi adalah Vespa Cafe. Din, kau pergi ni? Kita galih kan? Tak kau pakai ni Vespa mana? Lambat lah. Aman, kau ambil dengan aku lah, Aman. Tembak dalam grup. Omah tinggal. Boleh. Kau bukan ada game bos. Motor ni ringan ya? Kalau yang apa? Jemputan makan tu. Tak ada lah. Oh, Saja je. Ceker tutup kan? Dia menyu apa? Baik. Mantap je.